kasih. Berada di surau ini, dan utamanya saya mohon pada diri saya dan tuan-tuan, kita kena ikut SOP, ya. Kami dan menjalankan duduk di sejadah masing-masing pun tak apa, ya. Sebab apa, peluang yang selalu kepada kita ni ada tempat lain tak dapat buat. Di Kuala Lumpur pun tak dapat buat. Jadi atas dasar itulah kita sebenarnya daripada bulan 3 dan 3 lagi lah, emosi kita terganggu. Bagaimana orang surau tak dapat bersurau, Ustaz. Jadi kita rasa kemudian puasa tarawih pun tak dapat, hari raya pun lebih kurang juga. Jadi pada bulan 7 yang lalu kita telah diberi cuti ini oleh kerajaan kita. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kekuatan kepada kita, kerana doa kita di Masjid Surau yang adalah lebih baik daripada tempat-tempat lain. Jadi atas dasar itulah kita berdoa, dan mudah-mudahan kita diberi peluang dan peluang terus ke Masjid, ke surau kita, insya-Allah. Jadi atas dasar itu, tanpa membuang masa lagi, saya selaku wakil taman, fungsi taman ini dan surau, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Imarah yang hadir di sini, dan semualah di atas sokongan Maulid Rasul kita pada tahun ini. Selalu buat 2 kali lah, malam kelahiran, dan kita buat satu lagi di Dewan. Tapi syukurlah walaupun kita tak dapat buat secara besar-besaran, ini cukup bermakna. Dan kemudian kita juga bagi pihak Imarah ada memaklumkan ada keputusan sumbangan, ya, untuk program Imarah ni, kerana selama ini surau kita di antara surau-surau yang sering didatangi oleh ustaz-ustaz daripada surau Imarah ni, sehingga bulan 3 tu hari, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi. Kerana ini adalah urusan Allah, ya. Dengan ini kita jadikan kesyukuran kita dianugerahkan Nabi Muhammad SAW ini. Pada malam ini mudah-mudahan sayang dan kasih kita pada junjungan besar Rasulullah SAW ini bertambah-tambah kuat untuk kita meningkatkan amal dan iman kita, insya-Allah. Dengan ini saya silakan Al-Fadhil Ustaz Omar bin Abu Bakar untuk meneruskan kuliah. Silakan, Tuan. InsyaAllah. Silakan. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Lihadratin Nabi Sayyidina Mustafa wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat sya'ulillahimul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajah, abang-abang, akak-akak, adik-adik sidang jemaah muslimin muslimat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni, saat ini, ketika ini, kita memanjatkan ribuan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, kasih, sayang, limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bertemu, berjumpa dan berkumpul pada malam ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di bangunan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tuan-tuan, barangkali surau kita ni taklah sehebat rumah tuan pengurusi kita, agaknya. Barangkali surau kita ni taklah seindah rumah Pak Imam kita. Tapi kata Nabi SAW, surau inilah tempat yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta, kasih, paling berkat, paling banyak rahmat dalam kawasan kediaman kita ni, tuan-tuan. Walaupun kita tengok barangkali lah agaknya tak boleh challenge rumah Pak Imam, rumah JKK, rumah pengurusi, rumah Pak Bilal agaknya. Rumah Pak Bilal ada kolam depan rumah kata. Rumah Pak Imam lagi pula kolam dalam rumah. Tangga macam ubat nyamuk melengkor macam cerita Hindustan. Agak tuan-tuan. Memang tak boleh challenge ni. Gosok gigi dalam rumah kat kolam tu. Punyalah handal. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, tetap juga masjid-masjid, surau-surau menjadi tempat yang paling Allah sayang, suka dan kasih. Tempat paling banyak Allah limpahkan rahmat, tuan-tuan. Kat mana? Kat surau. Ni pintu surau kita ni, tuan-tuan. Pintu surau ni bukan sebarang pintu ni, tuan-tuan. Walaupun kita tengok tak secanggih, tak sehebat pintu Astaka, pintu Witek. Pintu Witek kan berkat sendiri kan. Pintu surau kita ni apalah sangat kan. Mana daun pun aku tak nampak tepi tu. Tuan-tuan, ini bukan calang-calang pintu. Pintu ini adalah pintu rahmat Allah. Ini pintu rahmat, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan duduk luar pintu. Kita duduk dalam pintu. Tak, ni contoh. Sebab rahmat Allah turun dalam bangunan. Dekat luar tu, tuan-tuan, kita baca Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwabar rahmati. Ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah, dan bukakan pintu rahmat. Jeng-jeng, terbuka pintu. Kita pun masuk. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, tuan-tuan, yang berada dalam surau ini, yang duduk dalam program ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan pengerusi, jawatan kuasa, pihak imarah dan tuan-tuan jemaah semua kerana sudi menerima kedatangan saya. Saya ni taklah berapa dijemput sangat pun. Ganti-ganti je, tuan-tuan. Ganti-ganti. Jadi mohonlah saya pada tuan-tuan semua, para jemaah semua, tidaklah membandingkan saya dengan ustaz-ustaz yang biasa memberi kuliah takmir di sini. Kerana saya
Nak bandingkan saya dengan mereka yang datang ke sini, jauh tuan-tuan ilmu mereka. Lebih banyak, lebih arif daripada saya. Saya ni tak ada benda pun tuan-tuan. Orang Melayu kata akor. Tak ada rotan, akor pun boleh lah. Ini bukan akor, lagi teruk daripada akor. Jadi mula-mula saya minta maaf lah pada tuan-tuan. Kalau kata saya, percakapan saya ni ada silap, ada salah Ustaz menyinggung perasaan ataupun terkasar bahasa pada tuan-tuan semua, saya dahului dengan ribuan ampun dan maaf. Sebelum tu juga saya kenalkan dirilah. Orang kata tak elok kan, tiba-tiba datang cakap aja. Barangkali tadi tuan pengurusi kita, Ustaz dah kenalkan saya. Nama saya Omar bin Abu Bakar. Saya asal daripada Seberang. Orang Seberang. Bukan Seberang Indon. Indon tak boleh masuk, PKP. Sepadan negara tak buka. Ini Seberang Jambatan. Orang belah tangkak sana. Tuan-tuan. Duduk kampung Gawang. Bukan Gawang Mo. Gawang tu, kalau bukan Gawang Selangor. Gawang Selangor tak boleh keluar. PKP. Kalau Gawang Selangor datang sini, saya percaya tuan-tuan lari. Kan? Ni Gawang sini je. Gawang Mo. Dekat Gawang Sungai Mati. Kan? Jadi tuan-tuan, duduk kat situ. Sekolah kat situ. Besar kat situ. Tinggal kat situ. Kan? Rumah kat situ. Kan? Dan saya, kalau datang Masjid Gawang tu, saya ni disuruh semayang kat depan. Saya kalau datang masjid, orang suruh semayang depan. Tak tahu kenapa. Faham-faham, tak faham tak apa. Kan? Jadi tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat datang ke surau ni, dapat beribadah bersama-sama, solat berjemaah, maghrib, fardu maghrib bersama-sama, dapat lagi wirid doa bersama-sama, dan dapat lagi mengekalkan diri kita beriktikaf dalam surau ni bersama-sama tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang tanya, boleh ke Ustaz iktikaf kat surau? Ada persoalan. Iktikaf kan kat masjid, kan? Boleh ke saya nak iktikaf kat surau? Tuan-tuan, jawab dia apa? Jawab dia, ada ulama kata tak boleh. Tapi ada ulama kata boleh. Dekat sini ada khilaf. Ada khilaf. Bila ada khilaf dalam Islam disebut ada rahmat. Ada rahmat. Kita nak pegang yang mana? Peganglah yang boleh. Sebab apa dia kata boleh? Sebab ada orang yang memang dia tak boleh tinggalkan surau. Imam surau contoh. Bilal surau contoh. Noja surau contoh. Dia tak boleh tinggalkan surau dia. Dia tak boleh pergi masjid. Habis kalau imam pergi masjid, surau apa cerita? Bilal pergi masjid, siapa nak azan kat surau? Apa cerita? Tuan-tuan, jadi orang-orang macam ni kena istiqamah, kena kekal, kena jaga surau dia. Jadi kalau nak istiqamah kat surau, sampai bila nak dapat iktikaf? Sampai bila nak ngasih iktikaf kat masjid? Jadi ada khilaf kat sini, Ustaz ngatakan, bolehlah kita ni beriktikaf di surau kita. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, iktikaf kita ni tuan-tuan. Dan beruntung kita hari ni tuan-tuan, iktikaf kita ini dalam majlis ilmu. Iktikaf kita ini dalam majlis ilmu. Majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah. Dimuliakan oleh semua makhluk di darat dan di air. Dan Nabi mengangkat darjat majlis ilmu ini sebagai satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini biasa. Semua dah tahu. Majlis ilmu adalah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Ramai tahu, tapi ramai yang tak datang. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Tak sempat, sibuk, kerja, banyak hal, ada itu, ada ini. Tadi dah datang. Nak balik, kenapa? Nak tengok berita COVID berapa. Allah, penting benar COVID ni. Balik kan tengoklah tadi pun ada apa pun semua, tuan-tuan kan. Ini kesempatan kita ni berada dalam taman syurga Allah ni, kena rebut, kena cari, kena usaha. Kalau dunia kita tak minat dengan taman syurga Allah, kalau dunia kita tak suka, tak tertarik dengan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang, takut nanti di hari akhirat Allah pun tak tertarik, tak minat, tak suka nak jemput kita masuk dalam taman syurganya nanti, tuan-tuan. Ini yang kita takut. Dunia kita sombong dengan taman syurga Allah, siap kau. Akhirat nanti Allah sombong pula nak jemput kita masuk dalam taman syurga dia. Macam baru rasa nyesal. Kata Nabi SAW, "Idza marartum biradil jannah farta'u." Jalan-jalan, lalu-lalu tu nampak majlis ilmu, nampak taman syurga, kata Rasulullah. Jalan-jalan tu nampak taman syurga, masuk, duduk, kata Nabi. Maknanya apa? Kalau ternampak pun, join, masuk, duduk. Sahabat dengar Riyadil Jannah, sahabat tanya, ya Rasulullah, ada pula taman syurga kat dunia ni? Ada ke? Masa itulah sahabat tanya kan, masa tu belum tahu. Kata Rasulullah, ada. Setahu kami yang ada taman perumahan, Bakri Jaya, taman bunga, taman permainan. Tu sahabat tak cakap lah, yang tu aku tambah. Sahabat tanya, apa dia taman syurga kat dunia ni? Ini yang Rasulullah kata. Ada riwayat kata, khulika zikri, kelompok-kelompok zikir. Dalam riwayat lain kata majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, Allah angkat, tuan-tuan, darjat majlis ilmu ni sebagai taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Ali pula, Sayyidina Ali ada berwasiat pada kita, berpesan pada kita. Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, digelar sebagai apa? Pintu ilmu. Rasulullah tu khazanah, tempat gedung ilmu. Dan Sayyidina Ali ni pintu ni. Apa kata Sayyidina Ali? Ilmu itu pusaka Nabi. Ilmu pusaka Nabi-Nabi. Manakala harta, wang ringgit adalah pusaka Firaun, Haman dan Qarun, tuan-tuan. Untung, tuan-tuan, hari ni sambil-sambil duduk, rupanya kita ni menerima pusaka rupanya. Bukan saka. Saka hantu, pusaka. Menerima pusaka siapa? Pusaka Nabi SAW. Satu hari sahabat pergi pasar. Sahabat tengok, orang ramai kat pasar. Leka, lalai, lara dekat pasar. Macam mana nak buat ni? Sahabat naik atas meja. Sahabat jerit, tuan-tuan, dekat masjid orang tengah bagikan pusaka Nabi. Orang dengar. Kat masjid orang tengah bagikan pusaka Nabi. Tegak telinga masing-masing, tuan-tuan. Pasal apa? Dengar pusaka. Orang kalau dengar pusaka ni, dia ingat apa? Harta je, betul, Mam? Pusaka ni harta. Pusaka ni duit. Wah, kata dia. Ada can ni, kata dia. Tinggal ikan baung, ikan kembung, ikan selok. Tinggal sawi, tinggal toge semua. Tinggal. Semua berebut nak pergi masjid. Nampak, tuan-tuan? Agak macam tu lah, Tuan Mengusia, kita nak ajak jemaah kita pergi surau. Cakap kat surau ni, bagi duit hari ni macam. Penuh sampai ke depan, sampai padang tu. Orang parking gitu. Berebut
orang pergi masjid. Berlomba orang pergi masjid. Pasal dengan pusaka Nabi. Sampai masjid. Tengok. Mana harta dia? Mana duit emas pusaka dia? Apa pun tak ada. Tanya dekat sahabat. Mana dia? Sahabat kata, itulah dia. Yang ada tu. Kelompok-kelompok majlis ilmu. Itu yang Rasulullah tinggal untuk kita. Itulah pusaka Nabi untuk kita. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang yang dapat menerima pusaka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih beruntung lagi kita tuan-tuan pada malam ini, saat ini, majlis ilmu kita ini, taman syurga kita ini atas satu tajuk. Atas satu tajuk yang mulia, atas satu tajuk yang bagus, iaitu Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar orang panggil maulud. Kadang-kadang kita dengar orang panggil maulid. Kadang-kadang kita dengar MAG, orang panggil mulut. Pening juga kepala. Kau tak pergi mulut ke hari ni? Pergi mulut. Aku nak pergi maulid. Anak aku nak pergi maulud. Mana satu betul ni? Maulud ke? Mulut ke? Maulid. Pening juga kan? Tuan-tuan, jom kita tengok sikit lah. Tengok sikit. Apa makna maulud? Maulud dalam bahasa, dalam makna bahasanya, dari segi bahasanya, maksudnya budak. Maulud. Maulud. Walad, maulud. Budak. Maulud, budak. Kalau mulut, ni mulut yang dah kena tutup ni. Ni mulut. Ramai dah tutup mulut dah. Saya Alhamdulillah nak bercakap, buka mulut. Satu lagi, maulid. Maulid pula maknanya apa? Kelahiran. Jadi mana satu yang betul? Maulid lah betul. Kan? Kelahiran. Kalau kita pergi Mekah tu, kita ziarah maulid. Ziarah maulid. Orang kata, jom kita pergi maulid. Kat mana maulid ni? Ingatkan ada maulid Nabi. Rupanya nak pergi rumah Nabi. Rumah tempat kelahiran Nabi tadi. Itu kalau kita pergi Mekah kan. Hari ni majlis ilmu kita atas tajuk, satu tajuk yang mulia, untuk mengingati kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu manusia yang kita sambut hari jadi dia. Satu-satu manusia yang kita sambut hari kelahiran dia, walaupun dia dah tak ada. Walaupun dia dah wafat, tuan-tuan. Ini hebat Nabi kita. Nabi dah tak ada dah. Makji, dah 1500 tahun kurang lebih Nabi ni tinggalkan kita. Lama dah. Tapi hari ni kita masih lagi menyambut hari kelahiran dia. Tak ada manusia dalam dunia yang istimewa macam ni. Orangnya dah mati, orangnya dah tak ada, dah 1000 tahun lebih dah lama mati tinggalkan kita, tapi kita masih sambut hari kelahiran dia. Pelik, tuan-tuan. Biasanya manusia kalau dah mati, kalau kita nak ingat dia sekalipun, kita sambut hari apa? Hari kematian dia. Ya, Ustaz, kita sambut hari kematian dia, hari Hul. Hari Hul. Itu pun kalau raja-raja, kan, orang bangsawan, kita ingat hari kematian dia, disebut hari Hul. Tapi Nabi kita dah wafat, dah mati, kita sambut hari kelahiran. Tuan-tuan, memang istimewa betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni Pak Imam kita tiba-tiba jemput tuan-tuan. Ni contoh. Dia tak jemput, ni contoh cerita Mamek. Kalau nak jemput pun salahnya Mamek.
Jemput tuan-tuan semua jemaah ni, kata Pak Imam, esok lepas isyak semua jemputlah Orang kan kan. Jemput semua datang rumah saya, kata dia. Ada apa, Mam? Alah, nak buat majlis hari jadi sikit. Nak buat doa selamat hari jadi sikit. Kata Pak Imam. Hari jadi siapa? Hari jadi Pak Imam ke? Orang rumah ke? Anak ke? Taklah, kata Pak Imam. Dah tu siapa? Nak buat hari jadi doa selamat atuk saya. Pak Imam kata. Atuk? Pelik juga atuk Pak Imam ada lagi ke? Hidup lagi ke? Tak adalah, kata Pak Imam. Ni contoh, Mam, jangan marah. Imam tempat lain kan. Tak adalah, kata Pak Imam. Atuk saya musim Jepun dulu dah mati. Zaman Jepun dulu dah mati dah. Dah tu, yang Pak Imam nak sambut birthday dia apa? Saja. Wah, tuan-tuan, kita dengar pun pelik tak? Pelik. Dah kenapa Pak Imam aku ni? Wah, ini ajaran sesat ni. Dah mula kan. Pelik ni macam aku tengok ni kan. Ini tuan-tuan, kalau orang lain kita buat, pelik. Kalau orang lain kita buat, memang tak masuk akal lah, dah mati nak buat birthday. Tak boleh terima akal kita, tuan-tuan. Tapi ni hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah wafat, dah mati 1500 tahun. Lama dah tinggalkan kita. Tapi sampai hari ni, tuan-tuan, kita masih gembira menyambut hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan hanyalah untuk seluruh makhluk. Hanyalah untuk semua umat di atas muka bumi ini. Maka tak boleh tak kita dan seluruh makhluk atas muka bumi ini juga bergembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tahun ni, tuan-tuan, program maulid kita, acara maulid kita ni agak berlainan daripada tahun-tahun yang lepas. Pelik sikit tahun ni. Mungkin tak semeriah macam biasa. Tak dapat berarak, tak dapat selawat ramai-ramai, tak dapat berhimpun ramai-ramai, tak dapat rewang, tak dapat berkumpul, tak dapat panggil ustaz yang canggih-canggih, baik-baik, bagus-bagus. Yang datang ni ustaz cak ayam je. Ini pun tak ayam apa ni, kan? Ayam botak agaknya, kan? Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, kita masih lagi dapat mengadakan majlis ini. Bak kata tuan pengurusi kita tadi, ustaz kata apa? Ada tempat yang tak boleh buat. Nak buat, dah rancang dah. Dah siap dah. Banner pun dah print. Banner banting pun dah gantung dah. Tuan-tuan, tiba-tiba keluar arahan batal majlis. Tak boleh buat majlis Maulidur Rasul, tuan-tuan. Tuan-tuan. Satu. Dekat mana? Kat Tangga lah. Berapa banyak masjid surau malam ni tawakuf program. Batal program. Ustaz dah pilih dah. Ustaz pun sakit kepala. Benda nak cakap dah fikir dah. Saya masuk hari ni hari kedua, ketiga. Apa benda aku nak cerita? Masuk waktu ke? Kan? Belum lagi kan? Ustaz tuan-tuan. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberi kita peluang. Masih beri lagi kita ruang yang mana kita dapat mengadakan majlis ini, majlis Maulidur Rasul ini. Tak lain tak bukan, satu je maksud kita,
nak mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak ada program-program macam ni, tuan-tuan, kita takut, kita mungkin tidak, tapi generasi bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu cerita pengorbanan susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sampaikan iman, nak sampaikan Islam pada kita hari ini, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, program ni kita buat dan buat lagi tiap-tiap tahun. Mana-mana tempat, surau, masjid, sekolah. Cuma barangkali inilah setahun dua ni nampak kita kena berkendur sikit, mengalah sikit atas keadaan semasa yang tidak berapa mengizinkan kita, tuan-tuan. Namun, tuan-tuan, kita berusaha juga untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan kerana program. Bukan nak tunggu 12 Rabiul Awal baru kita nak ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak tunggu bulan Rabiul Awal. Bukan nak tunggu ada majlis maulid baru nak ingat Nabi. Tak. Ingat Nabi, cinta Nabi, kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sepanjang tahun, setiap masa, 24 jam kita memang sayang, cinta, kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam sayang orang rumah kita lah, Haji kan? Kan? Yang ada orang rumah lagi lah, kan? Yang dah ada orang rumah lah, kan? Dia ada dua. Satu yang ada orang rumah lagi, satu lagi yang dah ada orang rumah. Yang kecil hatilah, faham tak faham tak apa. Kan? Sayang orang rumah, cinta orang rumah, kasihkan suami, kasihkan isteri 24 jam. Tuan-tuan ni, betul? Tuan-tuan semua ni, akak-akak ni kan, badan aja kat sini, betul? Kepala, fikiran, otak kat rumah. Apa bini aku buat dekatnya? Bila ustaz ni nak habis, nak pergi Tanjung malam ni, esok tak sekolah, esok cuti kan? Nak main jongkit malam ni kan? Contoh kan, main jongkit malam-malam buat apa kan? Tuan-tuan, ingat orang rumah 24 jam, sayang kasih suami isteri 24 jam. Cuma tunggu hari jadi dia. Cuma tunggu anniversary, ulang tahun perkahwinan, kita sambut. Masa tu kita buat sikit majlis ke, atau kita bagi hadiah. Nak mengingati kasih sayang kita pada dia. Bagilah entah coklat ke, bunga ke, cincin ke, apa ke. Betul? Nak menyambut hari kasih sayang kita tadi. Macam tu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kasih 24 jam, tak pernah lupa, tak pernah tinggal cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ni, malam ni, kita nak tunjuk yang kasih sayang kita tadi tu, kita buat program. Kalau tiap-tiap malam buat program maulid, habislah, tuan-tuan. Rata tabung surau, terang tabung masjid, betul? Jadi kita ada masa kita tunjukkan. Sayang tu memang sentiasa. Cuma nak tunjukkan, majlis ni nak tunjukkan sayang kita, kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni, tuan-tuan, majlis kita ni, majlis kita ni tak berapalah semeriah nak banding dengan malam-malam yang dulu, malam-malam yang lepas. Kenapa? Kerana kita terpaksa mengikut SOP. Ada macam-macam bunyi SOP, PKP, tak benda PKPB, benda tan. Macam-macam dah. Kejap, ikhtiar seminit, tuan-tuan. Ikhtiar seminit. Ustaz, seminit ikhtiar. Jadi nak masuk pun susah. Kena tulis nama,
kena ambil suhu, kena bawa sejadah. Ni tuan-tuan, ni sejadah ni patut kita kena bawa sendiri. Kena pakai pelitup muka, kena duduk jarak-jarak. Tuan-tuan, maknanya memanglah, susahlah tahun ni. Tak macam biasa. Susah kita nak buat. Macam-macam undang-undang, macam-macam perkara kita kena patuh, kita kena ikut. Namun tuan-tuan, yang hebatnya kita tetap buat, tetap juga nak datang, tetap juga nak ada Maulidur Rasul. Tuan-tuan, inilah antara sedikit daripada bukti cinta, kasih, sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita berhenti azan sekejap tuan-tuan, insya-Allah. Ustaz, berapa lama? Berapa lama Ustaz boleh? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sambung lagi tuan-tuan ni. Majlis yang kita buat pada malam ini dalam keadaan yang agak terbatas, namun kita berusaha juga nak buat, nak adakan, adalah sebagai bukti, sedikit daripada bukti yang menunjukkan betapa kita bersungguh-sungguh mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kena sayang Nabi kita? Kasih Nabi kita, cinta Nabi kita. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Tak sempurna iman kamu. Tak sempurna iman kita, tuan-tuan, kalau kita tak sayang Nabi, kasih Nabi, cinta Nabi. Dalam riwayat kata menyebutkan lebih daripada diri kita sendiri. Dia ada 2-3 riwayat hadis ni lebih kurang. Dengan Sayyidina Umar kata Rasulullah, lebih daripada diri kamu sendiri. Tak sempurna iman kalau kita tak sayang Nabi lebih daripada nyawa kita sendiri, tuan-tuan. Maknanya apa, tuan-tuan? Betul tinggi tahap cinta pada Nabi, tuan-tuan. Kita ni kalau bab lain kita boleh lebih kurang, betul. Tapi bab diri sendiri, tak boleh. Aku dulu. Kan? Tak percaya tengok kalau ada makan kejap lagi. Kan? Aku dulu. Kan? Peduli apa? Imam tak imam, kata dia. Pengusi tak pengusi. Kendian. Yang penting aku dapat dulu. Tuan-tuan, ini bila kata sebut diri sendiri, kita nak diri kita nombor 1. Tapi dalam bab kasih sayang kepada Nabi, kata Rasulullah, kita terpaksa ketepikan diri kita dan letak Rasulullah lebih dahulu, lebih daripada kasihkan diri kita sendiri, tuan-tuan. Kenapa sampai macam ni, tuan-tuan? Sebab Nabi kita ni terlalu sayangkan kita, terlalu kasihkan kita, tuan-tuan, dunia dan akhirat. Nabi sayang kita, kasih kita, tuan-tuan, dunia dan akhirat. Mak kita, isteri kita, suami kita sayang kita setakat dunia. Akhirat tak ada. Yauma yafirru man umin abi wa ummihi wa akhi. Allah sebut dalam surah Abasa wa Tawalla. Akhirat esok, mahsyar esok, semua tak ngaku. Bang, abang kan suami saya. Tak ada, aku tak kenal. Yang, tolong abang, awak kan bini abang. Tak ada. Tak kenal siapa ni, pergi sana. Mak. Mak. Siapa mak kau? Mak pun tak kenal anak. Bila? Akhirat nanti, tuan-tuan. Dunia je. Sayang, kasih, cinta. Hidup semati. Akhirat tak ada lah. Kau, aku. Nabi semua pun tak boleh tolong. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, semua tak boleh tolong. Semua pun tak kenal je. Nafsi, kata mereka. Tapi tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tak. Nabi sanggup sujud beribu-ribu tahun, tuan-tuan. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk saya. Untuk tuan-tuan. Untuk semua sekali, tuan-tuan. Ini hebat Nabi, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Bukannya jaga dah tentu pening fikir pasal kita. Nabi fikir kita ni 24 jam. Macam mana umat aku ni? Macam mana besok ni umat aku ni selamat ke tak? Orangnya kecil, tak kuat, belagak aja lebih. Cakap je degor-degor. Kan? Macam mana ni umur mereka pendek, tenaga tak ada. Boleh ke lepas ujian Allah, dapat ke masuk syurga? Siang malam Nabi fikir benda ni. Siang malam Nabi fikir. Risau pasal umat, tuan-tuan. Risau pasal umat. Riwayat menyebutkan Nabi ni tidur pun menangis. Tuan-tuan, kita tidur nangis juga agaknya. Tapi nangis keluar kat mulut. Penuh, kan? Penuh bantal peta, macam-macam peta. Kan? Air basi yang keluar. Nabi keluar air mata, tuan-tuan. Sunnah Nabi tidur ni, lengan bawah kepala ni.
Nabi bangun tidur, penuh tapak tangan ni dengan air mata. Nangis. Nabi mata je tidur. Akal Nabi, fikiran Nabi, hati Nabi tak tidur. Risau umat, risau pasal umat. Lalu Allah kurniakan apa? Gandaan pahala kepada umat Muhammad. Mana ada umat dapat ganda pahala macam kita, tuan-tuan? Semayang 5 kali sehari, tapi Allah gandakan macam 50. Betul? Turun naik Nabi menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Musa tanya, berapa? 50. Oi, banyak, pergi naik lagi. Kau tim lagi. 7-8 kali Nabi turun naik menghadap Allah. Last tinggal 5. Kata Musa, tak boleh Muhammad, kau naik lagi. Kata Rasulullah, dah bang, segan aku bang. Banyak kali dah. Kan? Lalu Allah beritahu, 5 cukup untuk Muhammad dan umatnya. Tapi pahalanya, ganjarannya sama macam 50. Mana umat lain dapat? Lepas tu datang pula semayang kat surau. Datanglah ke masjid. Ambil engkau lagi 27. Ada duit esok, pergilah Mekah. Ambil lagi 100,000. Lepas tu ziarah Madinah, dapat lagi pula 1,000. Uish, tuan-tuan. Ini benda-benda yang hebat pada umat Muhammad. Benda-benda sunat yang kita kena kejar. Jangan tak cari benda sunat. Jangan tak usaha pada benda-benda sunat. Sunat artinya buat dapat pahala, tak buat rugi. Bagus. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Jangan cakap tak buat tak apa. Jangan cakap tak buat tak ada apa-apa. Orang yang cakap tak buat tak apa, tak buat tak ada apa-apa, kata ulama, orang tu sombong dengan Allah. Sombong dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi pahala. Mana ada orang boleh bagi pahala kat dunia ni, tuan-tuan? Siapa boleh bagi kita pahala kat dunia ni? Pengurusi boleh bagi pahala? Pak Imam boleh bagi pahala? Imarah boleh bagi pahala? Tuan-tuan, jumpa Pak Imam, Mam, tak tolonglah Mam. Tolong apa? Minta pahala sikit. Kata Pak Imam, aku pun tak cukup pahala, kau nak pahala pula. Dengar dia, dah, jom pergi warung, makan roti telur. Dapat roti telur, jadilah, betul? Tak dapat pahala, dapat roti telur, Alhamdulillah. Ni tuan-tuan. Ini sayang Nabi, kasih Nabi, cinta Nabi pada kita. Fikir pasal umat siang malam, pagi petang. Tidur pun Nabi ingat pada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tak ada Nabi, siapa kita, tuan-tuan? Siapa kita hari ni? Silat-silat hiburan, kalau Nabi tak ada hari ni, kita duduk dalam tokong. Kita duduk dalam gereja. Kita duduk dalam kuil. Na'uzubillah, tuan-tuan. Allah kasih kita, Allah sayang kita. Allah hantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan kita. Beritahu kita dengan khabar-khabar gaib, cerita-cerita gaib, kenal Tuhan, kenal malaikat, kenal akhirat, kenal alam kubur, kenal neraka, kenal syurga. Ini semua datang daripada siapa? Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita-berita macam ni. Kita tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Nabi yang beritahu. Nabi dah tengok, Nabi dah nampak, Nabi dapat cerita-cerita semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni ibarat macam apa, tuan-tuan? Ibarat, kalau nak buat contoh lah, macam semut lah. Macam semut. Kan? Semut, adalah semut 2-3 ekor, duduk dalam kocik. Duduk dalam kocik baju. Gantung kat belakang pintu. Kocik kita kan macam-macam ada, kan? Ada biskut, ada, kan? Ada rabuk biskut, ada rabuk kuih, kan? Jadi semut duduk situ, 2-3 ekor. Besok kita pun pakai baju tu. Dalam kocik ada semut. Kemudian dah siap-siap semua, pakai baju, start kereta, terus jalan.
sampai Batu Pahat. Naik lagi sampai Johor Bahru. Tiba Johor Bahru, masuk Sepadan. Ini kalau tak PKP lah. Pergi sampai Singapura. Pergi sampai Singapura, tuan-tuan. Sampai Singapura, shopping-shopping, beli buah oren. Kalau orang dulu, dia suka pergi Singapura ni buat apa? Beli buah oren. Zaman arwah nenek saya. Kan? Ni budak-budak baru-baru dia tak tahu. Mamat, kalau orang dulu kan, buat rombongan pergi Singapura ni. Bukan benda pun, beli buah oren je. Kan? Beli buah apple. Sebab apa? Apple oren tu tak ada kat Malaysia. Apple oren tu Israel punya. Memang luar biasa, cantik ni. Dah benda nama saya lupa, tak ingat lah. Brand tu, brand Israel. Israel mana dia negeri. Dia rompak tanah Lebanon, dia rompak tanah Palestin, tanah-tanah yang subur tu, Bukit Golan semua tu kan. Kat situ dia tanam. Buah dia memang luar biasa, memang cantik, baik kan. Yang jual Singapura, bawa balik lah. Bawa balik sampai rumah malam kan. Semut tu pun keluar kocik kan. Pergi pagi-pagi tadi daripada Bakri, berjalan sampai Singapura. Malam dah balik Bakri, dah sampai dah Bakri Jaya, dah sampai dah rumah. Semut tu pun keluar daripada kocik, jumpa kawan dia yang lain kan. Lepak kat warung, contoh kan. Lepak kat warung, kat Bakri kan. Kata, kata dia. Kau tahu, tadi aku pergi Singapura, kata dia. Dia cerita kat kawan-kawan dia. Kata kan. Bagaimana? Pergi Singapura. Kata dia. Bohong aja kau ni. Tuan-tuan ingat, semut lain nak percaya ke? Kalau dia cerita dia pergi Singapura pagi tadi. Semut tu, dia cerita dia pergi Singapura pagi tadi. Semut lain, kawan-kawan dia, sama-sama semut nak percaya ke tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak faham aku cerita ni? Gisau juga. Ustaz faham tak? Kan? Bapak faham Ustaz kan? Kalau tak faham pun bapak faham dah kan? Bela pula aku ni kan? Membohong aja kau ni. Takkan kau boleh pergi Singapura pagi tadi balik malam ni. Bohong aja. Kenapa semut tu tak percaya tuan-tuan? Sebab semut tu fikir dengan kepala otak semut. Dia fikir pakai fikiran semut. Macam gitulah. Kita tengok lubang kubur. Mana lubang kubur ni? Ada malaikat datang pula. Ada jadi taman syurga pula. Ada seluas mata mandang. Tak ada pun. Pasal apa? Pasal kita tengok pakai mata manusia. Pasal kita fikir pakai otak manusia. Otak dunia. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Jadi Nabi beritahu cerita. Apa yang berlaku dekat alam kubur. Nabi kata ada malaikat datang nanti, mungkar nakir. Kita balik je, ada mungkar nakir datang. Tanya orang dalam kubur, ya ke? Tuan-tuan percaya ke? Tak percaya lah. Masukkan kamera. Masukkan kamera dalam kain sarung, dalam jenazah tu. Saya hari tu tuan-tuan, minggu lepas, kapankan jenazah Ustaz? Dah siap kapan dah? Dah siap dah ni, dah siap ikat, tengah nak semayang Ustaz. Tiba-tiba waris datang. Kata, Mam, kata dia, ada apa? Saya punya telefon tertinggal dalam kain kapan, kata. Berposah tuan-tuan. Buka kain kapan tu balik. Manalah dia orang buat kerja saja, kata kan. Orang dah nak semayang, dah buka kain kapan. Telefon tertinggal bawah peha. Bawah peha arwah tu. Asyik baik kan. Ingatkan kau sengaja nak tinggal. Nak telefon depan kabar, orang kubur tanya. Aja tuan-tuan. Kita tinggalkan kamera dalam telefon dalam kubur. Nak rakam, tinggal ke speaker. Nak tengok malaikat datang tak datang. Tunggu malaikat ada tak ada. Tunggu. Tak ada bunyi apa pun betul. Tunggu tengok dekat video. Tak ada siapa pun datang. Agak kita kata malaikat lupa katnya ni. Yang ni katnya malaikat lupa nak tanya katnya. Dah banyak sangat orang mati hari ni katnya. Yang ni malaikat lupa nak tanya. Pasal apa? Pasal kita fikir pakai otak manusia. Kita tengok pakai mata manusia. Jadi Nabi beritahu macam ni cerita dia gini. Tu Nabi. Kerja Nabi. Sampaikan benda-benda iman ni. Iman ni apa? Benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil
Ghaib. Itu dia. Kita tengok ikan dalam akuarium, tuan-tuan. Anak kita tengok ikan dalam akuarium. Pergi apa tu? Akuaria Tengok, cara banyak ikan. Ada bapa ikan, mak ikan, anak ikan. Anak kita tanya. Bah, kata dia. Agak ikan ni tak lemas ke? Duduk dalam air. Macam mana dia nak lepas? Kesian ikan ni baik. Macam mana dia duduk dalam air ni? Tak lemas agaknya. Dia nanya gitu. Pasal apa anak kita nanya macam tu? Sebab dia fikir pakai otak manusia. Anak ikan tu pula tengok kita. Anak ikan tu pula tengok kita. Dia tengok, dia tanya mak dia. Mak. Agak orang tu tak lemas ke tak ada air? Pasal apa dia tanya itu? Sebab ikan tu fikir pakai otak ikan. Tuan-tuan, tu beza dia. Hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang pada kita. Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita nak betulkan benda-benda ni. Nak sampaikan benda-benda ni. Biar sampai pada kita, biar kita faham, kenal Tuhan kita, tentang rukun-rukun iman, tentang Islam, tentang ihsan. Jadi panduan kepada hidup kita nak selamatkan kita dunia dan akhirat, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ketika ini kita hidup dalam satu norma baru. Disebut sebagai norma baru. Hidup dalam SOP sana sini. PKP sana sini. PKPB, PKPD, tak fikir benda kau fikirlah sendiri. Kan? Pening kepala aku nak fikir. Fikirlah sendiri. Macam-macam SOP yang kita ada. Kita nyangka kan SOP ni diperkenalkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan. Kita nyangkakan SOP ni diperkenalkan oleh MKN. Kita nyangka macam tu. Tapi rupa-rupanya, tuan-tuan, sekali lagi Nabi membuktikan kasih sayangnya pada kita. Rupa-rupanya segala SOP yang kita buat hari ni, PKP yang kita buat hari ni, dah lama Nabi beritahu. Dah lama Nabi perkenalkan 1500 tahun dulu rupanya. Allah Rabbi, tuan-tuan. Sayangnya Nabi pada kita sampai tahap macam tu pun dia fikir, tuan-tuan. Dah ada dah, tuan-tuan, rupanya SOP zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dah ada dah PKP zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firru min majzum kama tafirru minal asad, kata Rasulullah. Lari, kata Nabi. Lari. Cabut. Jangan tunggu. Kalau ada wabak, kalau tahu ada wabak, kalau tahu ada penyakit, lari, jangan tunggu, cabut, kata Nabi. Cabut macam mana? Takut macam mana? Macam kamu takutkan singa, tuan-tuan. Nampak Nabi beritahu. Jangan buat-buat terror lah. Jangan buat-buat handal lah. Oh, saya kebal. Oh, saya dulu ada belajar ilmu melenting atas tiang api. Tak payahlah, Nabi kata kan. Nabi kata dah, lari. Dengar ada wabak, dengar ada penyakit, lari. Jangan tunggu. Ini Nabi SAW pesan pada kita. Tuan-tuan, saya ada pengalaman lah. Bukan dengan singa lah. Tapi dengan rimau. Pergi zoo. Bukanlah pergi hutan pun, pergi zoo je. Nak rasa pengalaman dengan rimau ni, tuan, pergi zoo Johor. Sekarang macam dah tak ada lah. Kalau dululah. Kalau zoo negara, zoo Melaka, rimau dia jauh-jauh. Ujung sana nampaklah misai dia sikit kan. Bayar tiket mahal RM20 nampak misai rimau je. Tapi nak tengok rimau betul, pergi zoo Johor. Kalau nasib baik, rimau tu parking kat kaki kita rupanya, Ustaz. Dia ada lubang jaring tempat penjaga zoo tu masuk. Kadang-kadang rimau tu duduk situ. Kita tak tahu dia kat situ. Jalan nak beranak, lalu berbual situ. Rupanya dia kat situ, dekat betis kita ni. Lalu dia tegur. Dia bukan dia ngaum, dia tegur je. Kata dia. Ya Allah. Rasa nak tanggal jantung. Rupa kat situ ada rimau, tuan-tuan.
Itu baru rimau. Belum singa. Nabi suruh kita takut macam takut singa. Tak tahulah kalau orang Bakar ni tak takut singa. Kan? Nampak macam anda-anda tengok misai janggut. Wah, macam pendekor kan. Nabi kata lari. Jangan buat-buat handal dengan singa, dengan rimau. Dengan wabak ni. Takut macam takut dengan singa. Satu hari pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu. Baginda dalam perjalanan nak menuju ke Syam. Orang Arab ni dia ada dua tempat saja. Satu Syam, satu Yaman. Disebut di ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was saif. Kata Allah sebut dalam Quran, orang Arab ni kerja dia berdagang, berniaga. Kalau musim sejuk, dia pergi Yaman. Kalau musim panas, dia pergi Syam. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Tak ini saja iklan kan. Bukan selalu dapat jumpa tuan-tuan ni kan. Lepas ni tapi dia kita jumpa lagi kan. Kenapa Allah sebut dalam Quran musim sejuk orang Arab ni dia pergi Yaman. Musim panas dia pergi Syam. Alah ustaz tanya ustaz jawablah sendiri. Betul lah macam itulah jawapan dia senang kan. Ustaz tanya ustaz jawab kan. Sebab tuan-tuan Yaman ni cuaca dia panas. Jadi kalau musim sejuk pun kalau musim sejuk pun dia tak berapa sejuk. Yaman ni tempat dia memang panas. Jadi kalau musim sejuk dekat Yaman pun dia tak berapa sejuk. Okey-okey je rasa. Tempat Yaman memang panas. Sebab tu bila musim sejuk dia orang pergi Yaman. Syam ni pula Palestin, Jordan, Lebanon kan. Syam ni besar kan. Palestin, Jordan, Lebanon tu semua Syam. Syam ni pula tempat dia cuaca iklim dia memang sejuk. Jadi kalau musim panas pun dia tak berapa panas. Macam tu cerita dia. Tuan-tuan faham ni? Sejuk panas kan. Mata dah kecil kan. Lantaklah. Kan? Ni. Ini orang Arab kan. Jadi dalam perjalanan Sayyidina Umar ni dia nak pergi ke Syam. On the way dapat WhatsApp. Contohlah kan, kalau kita dapat WhatsApp kan, dapat begitu. Mengatakan dekat Syam ni wabak ta'un dah mengganas. Ramai sahabat dah wafat, dah mati. Sebab apa? Sebab kena ta'un. Beribu sahabat terkorban dengan kerana wabak ta'un ni tadi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu membatalkan perjalanan dia tadi. Dia kata, tak jadilah. Nak pergi Syam, kan? Lain kali lah kita pergi. Kan? Bila senang esok kita pergi, bahaya nak pergi sana. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, datang seorang sahabat Ubaidah bin Jarrah. Kata Abu Ubaidah ni, "Wahai Amirul Mukminin, kau takut ke? Kenapa kau lari daripada takdir Allah?" Wah kan. Dia nak game kan. Sayyidina Umar saja je sahabat dengan sahabat ni macam kita juga kan. Suka game dengan game kan. Saja je. Jawab Sayyidina Umar, kan. Aku berharap bukan kau yang tanya soalan ni. Sebab Sayyidina Umar tahu Abu Ubaidah bin Jarrah ni orang cerdik, orang pandai, patut dia tak payah tanya kan. Agak memang sahaja nak tanya, nak tengok. Apa jawab Sayyidina Umar kan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kan. Kata Sayyidina Umar, ya, memang kita lari daripada takdir Allah. Memang kita lari daripada takdir Allah. Tapi kita lari kepada takdir yang lain. Kita lari daripada takdir sakit, pergi kepada takdir tak sakit. Saya tak masuk Syam pun, kita tak pergi Syam pun, ini takdir Allah. Takdir juga. Apa maksud nak lagi daripada takdir? Kan? Kita tak pergi Syam, tak masuk Syam pun, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya lari daripada takdir ta'un. Saya lari daripada takdir sakit kepada takdir sihat. Sahabat, kalau kita mengembala kambing, dah tahu dekat situ kering, air tak ada, rumput tak ada. Dekat sana rumput banyak, air banyak. Awak nak bawa kambing awak pergi mana? Kata Sayyidina Umar. Nak bawa tempat yang tak ada air? Nak bawa tempat tak ada rumput? Memang taklah.
Mesti kita nak pergi yang sana, tempat banyak air, tempat banyak rumput, betul tak? Sayyidina Umar jawab balik pada Abu Ubaidah ni tadi, kan? Tuan-tuan, takdir ni tuan-tuan, takdir ni ketentuan Allah, kan? Dan ketentuan Allah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dah ditulis dekat Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum kita buat keputusan, sebelum kita memilih keputusan kita. Sebab apa? Sebab Allah tahu apa yang kita fikir. Sebab Allah tahu apa yang kita nak putuskan. Jadi ke tak jadi, pergi ke tak pergi, semua dalam pengetahuan Allah. Itu takdir. Itu qada qadar. Tuan-tuan, hari ni rambut kita, tuan-tuan tahu ada berapa helai? Seorang pun tak tahu. Hari ni rambut bini kita, sebelah kita, tiap-tiap hari tidur sebelah kita pun kita tak tahu rambut dia berapa helai, bulu hidung dia berapa helai, betul? Tapi semua itu berada dalam pengetahuan Allah, dalam jumlah yang tepat, tuan-tuan. Jumlah yang tepat Allah tahu. Semua makhluk dalam dunia ni berada dalam pengetahuan Allah dalam jumlah yang tepat, tuan-tuan. Apa sangatlah dengan akal kita, fikiran kita, keputusan kita, Allah Maha mengetahui, tuan-tuan. Habis cerita, kan? Apa lagi menunjukkan SOP ni dah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan pada kita, Nabi pesan pada sahabat, Nabi pesan pada umat, kalau kamu tahu satu tempat tu ada penyakit, jangan pergi. Dan kalau tempat kamu tu pula ada penyakit, jangan keluar. Itu kan PKP. Kan? Itu kan PKPD, PKPB. Itulah dia. Nabi kata kalau tempat tu ada penyakit, jangan pergi, jangan pergi. Polis jaga, rela jaga. Susah nak masuk. Dah ada dah. Nabi dah beritahu punya dulu. Dan kalau duduk dalam tu, duduk dan diam, Nabi kata. Jangan keluar. Nanti kau bawa keluar penyakit, tuan-tuan. Ni. Tapi hari ni orang degil, tuan-tuan. Dah tahu tempat tu ada wabak, dah tahu tempat tu ada penyakit, nak pergi juga. Tak kira. Aku tak kira, aku nak pergi juga. Pasal apa? Pasal nak menang. Tak tahulah nak menang apa, tuan-tuan, kan? Ni contoh. Tuan-tuan jangan cakap sesiapa pula, ustaz datang cerita politik, tak. Ni contoh. Nak menang punya pasal, tak kisah. Wabak tak wabak, penyakit tak penyakit, janji aku menang, aku nak pergi, aku nak juga. Tengok apa dah jadi sekarang, tuan-tuan. Baik-baik benda tak merebak, dah merebak. Tuan-tuan, saya tak kata sesiapa, tuan-tuan. Ini contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata kata orang pula. Tak, ni buat contoh aja. Tuan-tuan, Nabi dah pesan. Langgar pesan Nabi, tengok apa berlaku sekarang, tuan-tuan. Apa lagi Nabi kita SAW pesan tentang SOP dalam musim wabak ni? Nabi kata, Nabi pesan jarak selamat. Amalkan jarak selamat. Kalau jumpa orang sakit dan kita tak tahu, di kalangan kita ni siapa sakit pun kita tak tahu, betul kan? Kita tak kenal. Sebab wabak ni tak ada simptom sekarang, tak nampak simptom. Kalau awal-awal tak tahu. Jadi Nabi kata ambil jarak selamat. Antara kita dalam musim wabak ni ambil jarak selamat. Macam kita semayang hari ni, kita ambil jarak selamat. Apa yang kita buat lagi, tuan-tuan, jarakkan kedudukan kita dalam solat ni, rupanya Nabi yang suruh. Bukan KKM yang suruh. Bukan Ismail Sabri, betul? Bukan dia yang suruh, tak. Nabi dah suruh dah. 1500 tahun dulu. Kita je tak ambil tahu. Rupanya yang semayang jarak-jarak ni, ustaz, Nabi yang suruh. Nabi kata, ambil jarak selamat antara kamu dalam musim wabak. Kalau semayang ni jarak kan, berapa jauh nak jarak? Nabi kata, tengoklah. Jarak dalam selembing atau 2 lembing. Nabi sebut dalam hadis. Jarak dia selembing atau 2 lembing. Ikutlah, tuan-tuan, kan. Lembing orang Melayu kan. Lembing Melayu tak berapa panjang, Ustaz, macam ni lebih kurang agaknya lah lembing Melayu kan. Tak macam lembing Arab. Tuan-tuan jangan fikir lain pula. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, boleh ke Ustaz? Dah lah. Tanya ngangguk je Ustaz ni, yang risau ke saya. Sikit lagi Ustaz. Seminit lagi, seminit 2 lagi. Yang ni last.
Kita ambil SOP yang last. Ada satu lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, satu ketika dalam musim wabak juga datang sekumpulan daripada Bani Saqif. Datang sekumpulan pemuda lelaki orang daripada Bani Saqif. Bani Saqif ni siapa tuan-tuan? Bani Saqif. Siapa boleh ingat Bani Saqif? Saja dia nak tanya. Bani Saqif ni siapa tuan-tuan? Okey, tak ingat Okey, tak apa. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Bani Saqif ni orang-orang kota Taif. Bani Saqif ni orang kota Taif. Kota Taif, ingat tak tuan-tuan cerita kota Taif? Nabi datang nak dakwah, tapi Nabi diberi ujian yang kuat tuan-tuan. Saya kalau buka buku sirah, saya ada mengajar kitab Rahiq Al-Makhtum di beberapa tempat, dan saya dah tiba dekat bab Nabi berdakwah luar kota Mekah. Dan tempat yang Nabi pergi adalah kota Taif. Kota Taif. Kenapa Nabi pergi Taif? Kenapa Nabi tak pergi Bakri? Kenapa Nabi tak pergi Tangkak? Suka hati Nabi lah kan? Jauh kan? Sebab Taif kota terdekat. Jarak dia lebih kurang, kalau batu lebih kurang 60 batu. Kalau kilometer lebih kurang 100 kilometer. Sebab tu pergi Taif ni kena tawaf wida. Tawaf wida. Sebab tu pergi Taif boleh jamak solat. Dia jarak dia dah keluar, dah lebih 2 marhalah. Best tuan-tuan kalau pergi Taif. Saya ada pengalaman pergi Taif. Tahun ni tak dapat lah. Tahun ni pasal keadaan macam ni, keadaan COVID ni kan. Tapi insyaAllah tiap-tiap tahun kita akan pergi. Sebab saya bawa jemaah umrah. Jemaah umrah kan. Tapi jemaah yang lepas tak cukup quorum nak pergi, tak pergilah. Tapi kota Taif memang sejuk. Ada riwayat menyebutkan Taif ni tuan-tuan. Ini iklan kejap. Kota Taif ni yang peliknya cuaca dia 100% berbeza daripada kota Mekah. Langsung tak sama dengan kota Mekah. Tuan-tuan, saya pernah sampai puncak banjaran dekat Taif tu. Cuaca kat situ, suhu kat situ, Celsius dia belas-belas je. Sedangkan masa tu kat Mekah 40 darjah Celsius. Tuan-tuan, daripada puncak banjaran Taif tu, tuan-tuan boleh nampak kota Mekah, nampak apa tu jam big clock tu nampak. Tapi cuaca jauh beza. Ada riwayat kata Taif ni adalah satu perkampungan asalnya daripada Palestin. Daripada Palestin. Yang mana Nabi Allah Ibrahim minta, Nabi Allah Adam ke Ibrahim, dia minta supaya satu tempat yang subur kat kota Mekah. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril kaut dengan kepak dia, letak kat Mekah. Sebab tu cuaca dia tak sama. Wallahu alam. Wallahu alam. Ada barangkali betul juga. Memang kalau fikir akal tak logik lah tuan-tuan. Tak logik. Macam kita muar dengan batu pahat kan. Macam tu je jarak dia. Tapi cuaca jauh beza. Mana boleh fikir kan? Akal manusia memang tak boleh terima. Ni Taif tuan-tuan. Okey dah habis. Tu iklan dia tadi. Jadi Bani Saqif ni datang jumpa Nabi, nak bai'ah dengan Nabi. Apa tu bai'ah? Nak buat perjanjian setia dengan Nabi SAW. Maknanya nak masuk Islam lah. Nak taat dengan kerajaan Islam. Apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi balas dendam ke? Tak, Nabi bukan jenis orang berdendam, betul? Lain kita, betul? Okey, kalau kita siap kau. Dulu kau kenakan aku. Nabi tuan-tuan, masa turun daripada kota Taif, malaikat gunung datang kepada Nabi. Malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, ni kawan aku." "Siapa ni?" "Ni malaikat gunung." "Ada apa?" Dia offer, "Nak tak kalau aku hancurkan penduduk Taif tu dengan 2 gunung dihempit berlabuh?" Dah offer dah tuan-tuan. Malaikat gunung ni dah offer dah. Rupanya gunung ni ada malaikat tuan-tuan. Jangan suka-suka. Sebab tu lari-lari kat gunung hilang kan. Rupa ada malaikat jaga. Dekat gunung sebab tu jangan suka-suka semacam buat.
Suka-suka nak buat apa ada malaikat, tuan-tuan. Ini bukti dia dalam cerita kota Taif. Malaikat offer, nak tak aku hancurkan orang Taif ni? Kata Nabi, jangan. Cuba kalau kita kan. Woi, kau kerja kan cukup. Lumatkan dia. Itu kita. Nabi tak ada. Janganlah, Nabi kata. Malah Nabi doakan supaya keluar orang beriman daripada kota Taif, keturunan orang Taif ni, tuan-tuan. Maka sejarah membuktikan datang sekumpulan manusia daripada Bani Saqif ni. Bani Saqif yang pernah baling Nabi dengan batu, dengan kayu. Pernah hina Nabi, kejar Nabi sampai pecah kepala Nabi ni. Penuh baju dengan darah, penuh kasut dengan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita tak boleh fikirlah Nabi. Itu pun boleh duduk dekat Taif 10 hari. Macam mana Nabi makan, macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi mana Nabi duduk, tuan-tuan, 10 hari tempat orang tak suka. Bukan ada homestay, bukan ada chalet, bukan ada masjid, bukan ada surau, bukan ada NRR. Mana Nabi pergi? Bukan ada KFC, McDonald, Mary Brown macam semua kan. Tak ada. Apa Nabi makan? 10 hari, tuan-tuan. Memanglah Nabi kita ni luar biasa, hebat Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi orang Taif datang nak bai'ah dengan Nabi, nak taat dengan Nabi, nak masuk Islam dengan Nabi. Nabi SAW terima dengan baik. Nabi SAW terima mereka dengan penuh kasih sayang. Tapi Nabi SAW tidak bersalaman dengan mereka. Kenapa? Sebab Nabi tahu ada beberapa orang daripada kelompok Taif tadi tak sihat, berpenyakit, wabak. Jadi Nabi tak salam. Entah. Rupanya cerita ni tak salam, jangan salam, ni dah ada SOP zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni sikitlah kita kongsi. Cerita patut cerita Maulid kan, tapi tak apalah kan, pasal Covid Ustaz cerita Maulid SOP nama dia. Kita nak kenalkan SOP ni rupanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, sedikit daripada perkongsian kita malam ni dapat menunjukkan betapa kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Walaupun dalam zaman wabak, zaman penyakit, Nabi dah siap dah pesan kat kita, jaga diri baik-baik. Umat aku, jaga diri baik-baik. Macam ni caranya kalau musim wabak, macam ni caranya dalam musim penyakit. Tuan-tuan, Nabi sayang kita sampai akhirat, tuan-tuan. Nabi bangun daripada kubur, keluar daripada kubur, Nabi tak cari Khadijah. Nabi tak cari mana Aisyah, mana Fatimah. Tak. Nabi cari siapa? Nabi cari saya, cari tuan-tuan, cari kita. Nabi kata, mana umat aku Jibril? Mana umat aku Jibril? Itu yang pertama keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak heran pakaian-pakaian daripada syurga. Nabi tak hirau panji-panji daripada syurga. Nabi ingat kita. 24 jam dalam kepala otak Nabi adalah kita. Maka, tuan-tuan, tidak adillah kita kepada Nabi SAW kalau kita tak cinta, tak sayang, tak ingat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukuplah setakat ini perkongsian kita malam ni. Kita tawakuf dulu. Banyak cerita, tuan-tuan, nak cerita. Saya dah standby cerita Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Tapi tak dapat sampai. Rupanya masa tak cukup. Kalau dapat cerita Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami pun best. Suatu orang sahabat yang betul-betul cinta pada Nabi. Nantilah, bila-bila nanti. Kalau ada rezeki kita jumpa, mana-mana surau ke kan. Nanti insyaAllah kita akan berkongsi lagi dengan banyak cerita-cerita sirah Nabi SAW, tuan-tuan kan. Yang baik-baik, tuan-tuan, semua datang daripada Allah. Yang salah, yang silap, semua datang daripada kelemahan diri saya. Ampun maaf saya minta pada tuan-tuan semua. Tak ada niat saya nak mengajar tuan-tuan. Tak ada niat saya nak mengajar tuan-tuan yang lebih alim, lebih berilmu daripada saya. Tengok serban pun saya takut. Tengok jenggot pun saya dah gerun, tuan-tuan ni. Buat-buat berani je saya ni, tuan-tuan, sebenarnya. Jadi saya sekali lagi mohon ampun maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا متابعة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا آخرا وظاهرا باطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Ustaz Omar bin Abu Bakar di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu menjadi panduan hidup kita dan ilmu-ilmu yang diberikan itu harap dihalalkan untuk kita mengamalkan insya-Allah. Dan ini sekali lagi